nampak? Dan dalam market Islam, tafsir ni tuan-tuan ditulis dengan berbagai manhaj, berbagai metodologi, berbagai kaedah dan cara. Mungkin tuan-tuan baca tafsir macam sama je belaka, sebenarnya tidak. Tafsir ni disusun, ditulis, dikarang tuan-tuan mengikut metodologi ulama masing-masing. Dan setiap manhaj, tuan-tuan dah biasa dengar ni, manhaj ni kalau dulu-dulu di universiti je famous perkataan tu. Hari ni di Masjid Surau, di Petah Awam pun dah sebut dah manhaj. Baguslah, satu perkara yang baik. Manhaj ni tuan-tuan metodologi. Metodologi dia panggil kaedah kita. Nampak? Macam Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ni nak sebut fiqh ni. Tafsir tapi lari fiqh sikit, itulah makna. Al-Imam Syafi'i tuan-tuan seluas-luas ilmunya. Walaupun yang sampai kitabnya kepada kita hanya 4 kitab saja. Itu pun disusun oleh anak murid beliau. Bukan daripada tulisan tangan beliau sendiri, melainkan beberapa buah buku, antaranya Ar-Risalah yang dikatakan betul-betul daripada tangan dia. Tak kisahlah. Dibawa ilmunya oleh anak murid dia tuan-tuan sepanjang zaman. Tak putus dan tak habis kita belajar mazhab Syafi'i. Sebab tu ada setengah golongan hari ni yang kadang-kadang tak berapa gemar kita ketengahkan mazhab-mazhab yang lain. Pasal dia kata apa? Mazhab Syafi'i ni pun banyak kita nak belajar, memadai lah. Sebenarnya itu menyalahi dia konsep fiqh. Kita kena belajar secara meluas, melangkaui mazhab-mazhab lain yang ada. Jadi dia ahli sunnah. Baik, tak boleh itu. Seluar-luar ilmu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa nama Imam Syafi'i? Apa nama Imam Syafi'i? Dia sebut Syafi'i tuan-tuan. Itu bukan nama dia. Itu bukan nama dia. Itu nama moyang dia. Nama dia Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'i. Bin dia bertemu dengan Nabi di sisi moyang Nabi Abdul Manaf. Dia bukan keturunan Nabi. Kalau kita kata Al-Imam Syafi'i, lari sikit ya. Nanti ustaz akan tanya balik, tadi ustaz kat mana? Ni lari sikit ni. Nanti ustaz tanya balik. Ustaz ni kadang-kadang minta maaf lah ya. Kadang-kadang suka lencur-lencur sikit, hak mana berkaitan. Kadang-kadang tengah mengajar ustaz lupa. Alamak, ustaz cakap itu, ustaz tanya. Jadi kena jawab lah. Bagus juga ustaz lupa tu. Pasal kadang-kadang boleh tahu tuan-tuan ni ikut saya ke tak ikut saya. Takut mata je menghadap saya, tapi hati duduk tempat lain. Banyak berlaku lah majlis ilmu ni. Sebab tu tuan-tuan nak mengajar ni bukan senang. Bukan sekadar bercakap aja. Saya pun kena ada metodologi saya supaya tuan-tuan ni fokus. Mata dan hati. Bukan mata saja. Mata dan hati sekali. Baik. Lupa dah tu. Dah pergi lupa. Apa tadi? Imam Syafi'i kan? Raja buat awak. Ingat lagi tu setakat ni. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, seluar-luar ilmunya, kata Imam Abu Naim Al-Asbahani dalam buku dia Hulliyatul Ulama, dan lain-lain ulama Syafi'i, dia diikat dengan 10 metodologi yang utama. 10 kaedah yang utama. Hak ni yang kata metodologi ni, kaedah ni, ilmu banyak mana tak kisah, tapi manhaj dan metodologi ataupun kaedah itulah yang mengikat ilmunya. Sebab itu ulama-ulama Syafi'i tuan-tuan, sepanjang zaman, ambil daripada anak murid Imam Syafi'i sampai hari ini, mereka tidak pernah ikut Imam Syafi'i 100% dari sudut pandangannya, tapi mereka mengikuti Imam Syafi'i dari sudut kaedah. Berapa banyak tuan-tuan pandangan Imam Nawawi yang menyalahi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga kan kalau kita semayang cara Nawawi, mungkin tuan-tuan akan kata ini bukan mazhab Syafi'i. Nampak? Pasal apa? Dia tak mengikuti imamnya 100% dari sudut pandangannya, tapi dia berkaedah dengan kaedah imamnya. Dia tak taat, dia tak ikut Imam Syafi'i dari sudut pandangan dia lah, tapi dia ikut dari sudut kaedah dia. Kaedah ni dia lebih besar berbanding pandangan dia sendiri sebenarnya. Contoh saya bagi satu. Imam Syafi'i kata al-aslu Qur'anun wa sunnah. Al-aslu Qur'anun wa sunnah. Iza takafa'atil adillah fa aulaha ittiba'an asahhuha isnadan.
Tuan-tuan, itu kaedah besar Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam fiqh beliau. Apa maknanya? Asal-asal agama ialah Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Quran? Kitabullah. Saya akan hurai lepas ni ataupun akan datang tentang makna Quran dengan lebih jelas insya-Allah taala. Asal-asal agama dia kata Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Quran? Kitabullah. Yang saya sebut itulah Quran yang kita tahu. Yang tidak pernah diubah dan dikuasai oleh tangan-tangan manusia. Berbeza dengan kitab-kitab lain yang ada, yang sudah diselewengkan. Quran ini dia selamat insya-Allah taala. Bahkan kitab yang paling sahih atas muka bumi ialah Quran, tidak ada yang lain. Tak ada yang lain. Tuan-tuan Ta'lim I'tiqad ada satu buku 100% perfect. Dia sudut segala-gala. Kadang-kadang ilmu dia betul, maklumat dia betul, cetakan dia ada salah. Berapa banyak buku-buku kita kadang-kadang tuan-tuan, hadis Nabi dibariskan dengan baris yang salah dan orang tak tahu. Padahal ada penyemak dah tu. Penyemak dah ada dah tu. Dan dikatakan Quran pun kadang-kadang ada juga satu dua perkataan yang tersalah tuan-tuan. Walaupun kalau nak tengok barisan penyemak Quran ni ramai. Ramai. Tapi ada jugalah satu dua benda yang kadang-kadang terlepas. Nampak? Apa maknanya? Asal-asal agama Quran, Kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Bila sebut sunnah ni apa tuan-tuan? Sunnah ni ialah hadis Nabi SAW yang sahih. Yang dhaif tuan-tuan tak boleh kata sunnah sebenarnya. Walaupun ada lah ulama bagi kelonggaran, kita kata sunnah yang dhaif. Dia bukan sunnah, tapi nak bagi title. Sama juga dengan hadis. Tuan kata hadis maudhu', hadis palsu. Sebenarnya dia bukan hadis, tapi kerana nak bagi title supaya kita faham, dia tak hadis maudhu', kata-kata yang palsu. Dan kalau hadis maudhu' takkan hadis, dia bukan hadis. Tapi dia suruh keilmuannya macam itulah. Kadang diberikan title supaya orang lebih faham. Samalah dalam konteks ini. Tuan dia sebut sunnah, dia merujuk kepada hadis Nabi yang sahih. Hadis Nabi yang sahih. Lagi perbuatan sahabat tuan-tuan. Sebagai ulama mengambil perbuatan sahabat yang disokong oleh hadis Nabi SAW yang lain, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i tuan-tuan, kalau ada sahabat buat satu perkara dan tidak ada sokongan daripada hadis Nabi yang marfu' dipanggil, yang terangkat oleh kepada Nabi, yang disebut Nabi kata, maka Imam Syafi'i tak jadikan dia sebagai hujah, dia tak ambil sebagai amalan. Tengok ketat Imam Syafi'i ni, ingat longgar ke? Tak. Tapi orang lain dia ambil. Kalau sahabat ada buat satu perkara dan dilihat tidak ada sokongan, tak ada hadis Nabi, Nabi tak sebut apa-apa dari isu ini, sebagian ulama yang besar-besar ambil. Tapi Imam Syafi'i dia tak jadikan amalan, dia tak jadikan hujah, dia tak ambil mana-mana perbuatan sahabat yang tidak disokong oleh hadis yang marfu' katanya. Hadis marfu' ialah kata-kata Nabi, ada qalan Nabi, dia tak ambil lah. Berbeza-beza lah manhaj ulama tu, tak salah. Hadis Nabi SAW dan perbuatan sahabat, sebagainya disokong oleh hadis Nabi yang lain, sebagainya tidak disokong oleh hadis Nabi. Semata-mata perbuatan sahabat diterima jugalah secara umumnya. Itu sunnah lah tu. Kemudian kata Al-Imam Syafi'i apa lagi? Ni yang penting ni. Idza takafa'atil adillah fa'aulaha ittiba'an. Tuan-tuan tak payah tulis kaedah ni, nak bagi faham je. Asahhuha isnadan. Andai kata bercanggah sesuatu nas, maka yang paling layak untuk kita ikuti ialah yang paling sahih sanadnya. Dia faham? Andai kata bercanggah sesuatu nas, maka yang paling layak diikuti ialah yang paling sahih sanadnya. Sebab kadang-kadang tuan-tuan ada 10 riwayat diriwayatkan daripada Nabi membacanya atau melakukannya. Kadang-kadang ulama dia tak ambil semua tuan-tuan, tapi dia melihat kepada sanad yang tertinggi. Dan kadang-kadang ulama ni berbeza-beza dalam menentukan manakah satu sanad yang paling tinggi.
ataupun sanad yang paling sahih. Nampak? Jadi ulama Syafi'i pegang yang ini lah. Al-Imam masyhur dalam mazhab Syafi'i, bila kita tahiyat, kita baca at-tahiyatul mubarakatus, dan contoh rakatus salawat tayyibatu lillah. Ini masyhur. Dipanggil at-tasyahud alal mazhab. Tasyahud diamalkan dalam mazhab secara umumnya daripada dulu sampai hari ini. Tuan-tuan, Al-Imam Nawawi, tahiyat yang itu dipanggil tahiyat Ibnu Abbas. Tapi Al-Imam Nawawi tokoh mazhab Syafi'i. Siapa lagi yang lebih besar dalam mazhab Syafi'i melainkan Al-Imam Nawawi? Saya tanya tuan-tuan. Boleh kata tak ada. Bahkan pandangan Al-Imam Nawawi jika digabungkan dengan Al-Imam Rafi'i, dia boleh langgar pandangan Al-Imam Syafi'i sendiri rahimahullahu ta'ala. Hebat tak hebat lah. Tapi dia kena bergabung dua orang lah. Sebab dia orang ni adalah ulama yang memurnikan mazhab, memperbaharui mazhab Syafi'i. Jadi dia boleh langgar. Kalau Imam Syafi'i kata A, Imam Nawawi kata B, Imam Rafi'i kata B, kita pakai yang Imam Nawawi dan Rafi'i, kita tak pakai yang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi dia nilai simsal dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i suruh baca tahiyat Ibnu Abbas. Tapi tak kala dalam syarah Sahih Muslim, antara buku terkemudian beliau, sebab di karang buku ni banyak tuan. Kita ambil i'tibar buku dia yang paling akhir lah. Dia mengesyorkan tahiyat Ibnu Mas'ud walaupun dia bermazhab Syafi'i. Mana tahiyat Ibnu Mas'ud? At-tahiyatu lillah. Itu tahiyat mazhab Imam Ahmad. At-tahiyatu lillah, salawatut tayyib, at-tahiyatu lillah wassalawatut tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kata Imam Nawawi dah langgar Imam Syafi'i ni. Tak. Dia tak langgar, dia langgar dari sudut pandangannya. Tapi dia tak langgar dari sudut kaedah Al-Imam Syafi'i. Pasal apa? Pasal di sisi Al-Imam Nawawi, hadis yang paling sahih dalam bab tasyahud ialah hadis Ibnu Mas'ud. Tahiyat Ibnu Mas'ud ialah. Nampak? Jadi dia mentaati Imam Syafi'i dari sudut kaedahnya. Itulah keadaan ulama besar Syafi'i. Dia tak boleh taklid Imam Syafi'i 100% pasal dia alim, dia mujtahid. Tapi dia masih berkaedah dengan mazhab, dengan kaedah Al-Imam Syafi'i. Saya nak bagi contoh seorang lagi tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Kisah ni amat menarik. Al-Imam As-Subuki rahimahullahu ta'ala disebut dalam tabaqat Syafi'iyah. Dan Al-Imam Ibnu Salah disebut buku dia dalam Syarah Al-Wasit Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dia ada buku fiqh dia yang masyhur tuan-tuan, nama dia Al-Wasit. Kita kenal Imam Ghazali dari sudut tasawufnya, tapi kita tak berapa kenal Imam Ghazali dari sudut fiqhnya. Al-Wasit dikarang oleh Al-Imam Ibnu Salah, disyarah oleh beliau. Dia ulama hadis dan ulama Syafi'i yang terkemuka. Dia cerita juga cerita ini. Ada seorang ulama Syafi'i tuan-tuan, nama dia Al-Imam Abdul Malik Al-Karaji. Tuan-tuan mungkin tak pernah dengar Al-Karaji ni, melainkan bila tuan-tuan belajar tentang isu-isu khilaf yang kontroversi, baru kita jumpa lah. Al-Karaji orang tak kenal, tapi bila disebut gurunya Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, mesti tuan-tuan kenal, mesti tuan-tuan pernah dengar Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi rahimahullahu ta'ala. Dia ni ulama besar Syafi'i kurun terawal tuan. Asas-asas dulu pun dia tak berapa masyhur jugalah. Tapi dia jadi benar-benar masyhur tak kala Al-Imam Nawawi menghuraikan buku fiqhnya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Al-Imam Abu Ishaq karang Al-Muhazzab, Al-Imam Nawawi karang Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Dikatakan buku fiqh terbesar dalam market Islam. Hari ni siapa jadi mufti, tak kira dia mazhab apa, dia mesti belek buku Al-Imam Nawawi yang bernama Al-Majmu' ini. Sebab buku ini bukan sekadar mazhab Syafi'i, tapi dia mazhab Islami. Dia meluas. Meluas. Merangkumi Hanbali, Maliki, Hanafi dan lain-lain. Merangkumi fiqh para sahabat, fiqh para tabi'in tanpa mengenal batasan.
Sebab tu dia jadi. Bakal Imam Nawawi karang buku ni tuan-tuan, tak sempat menghabisi, meninggal. Meninggal. Orang lain sambung. Tak habis. Tak apalah, nanti saya akan sebut secara detail. Nak cerita, Abu Ishaq ni dia ulama Syafi'i terkenal. Ada seorang anak murid dia tuan-tuan, hak tadi lah, nama Al-Karaji. Dia ni dah lah anak murid Abu Ishaq Ash-Shirazi, ulama besar. Dan dia mazhab Syafi'i dah tentulah. Tiba-tiba bila sembahyang subuh tuan-tuan, dia tak kunut. Bila sembahyang subuh dia tak kunut. Bila Abu Ishaq tanya dia, guru dia tanyalah, pasal apa kau tak kunut ni? Kau nak murid aku, kau mazhab Syafi'i kan? Buat malu tok guru lah. Tok guru mengajar mazhab Syafi'i kau. Tapi tak tahu anak murid tak ikut mazhab ni, tak kunut. Dia tanya Al-Imam Al-Karaji, ma baluka la taqnutu fi salatil fajri? Wahai Karaji, pasal apa kau tak kunut masa sembahyang subuh? Bagi ustaz minum dulu boleh? Bismillah. Pasal apa tak kunut subuh ni? Kau anak murid aku, kita ni mazhab Syafi'i, Karaji. Buat malu tu guru nanti. Apa jawab Al-Karaji? Dia jawab cara ilmiah lah. Pasal dia pun alim juga. Orang alim, dia tak boleh ikut orang alim lain. Kata Imam Al-Ghazali, al-alim bil adillah la yuqallidul alim. Orang yang alim dalil, orang yang tahu dalil, jangan ikut orang alim lain. Dia kena ada keputusan dia sendiri. Nampak? Al-Karaji pun jawab. Apa jawapan Al-Karaji? Dia kata sahha indi anan nabi. Ni bukan nak suruh tuan-tuan tak kunut tau. Nanti esok subuh mari tak kunut. Imam kunut, dia tak kunut. Janganlah begitu. Ni perkongsian ilmu saja. Saya pun kunut, yang kata tak kunut. Ustaz asal yang mengajar ni bagi ajaran Wahabi kot, cerita pasal kunut-kunut tak habis-habis ni. Dia tak ada kena-mengena dengan Wahabi, Wahabun, tak ada tuan. Ni ilmu. Imam kita ilmu. Dulu saya sebut last week kalau tuan-tuan masih ingat. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa pun. Ini ilmu tuan. Tapi kira untung lah. Bukan untung lah, untung tak baik pula kan. Kira masjid ni kira okey lah kan. Panggil saya, ada setengah je tak panggil. Sekali mari, lain macam ni Ustaz Hasan ni. Tak panggil lah kan. Ada bau-bau Wahabi sikit. Orang tak kenal dunia hari ni. Mana satu ilmu yang betul, mana satu ilmu yang tak betul. Dia pun jawab. Dia kata apa? Dia kata sahha indi anna nabi taraka al-kunut fi salatil fajr. Dia kata wahai guruku, wahai guruku, mengikut pandanganku Nabi SAW dia kunut dalam subuh. Namun baginda telah meninggalkan kunut subuh itu. Mana kata ada masa lah Nabi kunut, bukan setiap hari, mengikut akulah. Sahih di sisiku, Nabi hanya kunut subuh ni dulu, lepas tu Nabi dah tak kunut dah. Kata dia. Wa ana Syafi'i, aku masih Syafi'i. Jangan kata aku bukan Syafi'i, wahai tu guru siang kat aku. Pasal apa aku Syafi'i? Pasal dia kata alaysa Syafi'i yaqul idza sahal hadis. Bila bukankah aku mazhab Syafi'i juga? Pasal apa? Pasal Imam Syafi'i kan dah cakap bila sahih sesuatu hadis, bila sahih sesuatu hadis, dia kata fakhuzu bil hadis. Ikut hadis tu mengikut penilaian kau lah. Kalau kau rasa hadis ni sahih, kau ikut. Fakhuzu bil hadis. Watruku qawli. Tinggalkan kata-kata. Jadi mengikut kajian aku, kok sahih di sisi aku, Nabi tak kunut. Jadi Imam Syafi'i kata ikut hadis, jangan ikut aku. Jadi aku sebenarnya bermazhab Syafi'i. Fatabassama Abu Ishaq. Abu Ishaq dia senyum aja. Sebab tu tuan-tuan kalau panggil saya sembahyang subuh, kalau saya tak kunut, jangan kata saya bukan Syafi'i pula. Siang saya. Nampak? Bagi faham. Bagi faham.